Okay. Kalau dekat chat ni takut tak perasan je ni. Okay. Okay. Okay, dan kalau ada soalan nak tanya, boleh terus tanya dekat chat ataupun ke mic, ataupun kalau segan nak tanya dalam ruangan chat yang public tu boleh direct message dekat bahagian chat tu dia ada kan yang direct message ke Fatin, tu boleh je terus tanya dekat sini. Okay, semua dah buka PS ke? Sudah. Okay, buka PS dulu. Okay, sebenarnya nak design dekat Photoshop ni senang. Senang je. Sama je macam kita design dekat PowerPoint pun senang. Itu sebenarnya kalau kita tahu cara. Okay, then nak design ni yang paling penting laptop lah. Laptop pun kena power lah, kena ada graphic card semua tu kan. Kalau laptop kita yang pakai drive biasa tu, takut dia lag, senang lag. So kalau kita pakai SSD ke laptop yang RAM tinggi, yang tu best kalau editing ni. Tapi kalau laptop tak power tu dia kurang sikit lah, best dia tu nak edit. Sebab nanti kita nak gerak sikit je, dia dah lag dah. Nak gerak sikit, dia dah problem, dah hang. Sampai kadang-kadang tu boleh tertutup aplikasi tu. Macam tadi ada siapa tanya dalam grup kan, mungkin laptop tak boleh support Adobe tu. Okay, semua dah buka kan? Okay, insyaAllah hari ni kita akan bedah poster ni, bedah macam mana tu. Okay, kita akan belajar satu daripada canvas. Canvas tu maksudnya macam bahagian belakang tu, bentuk canvas kita, size dia macam mana. Okay, lepas tu kita akan belajar cara nak warnakan kita punya background, sama ada solid ataupun gradient, dan kita akan belajar cara nak download font dan cara nak manipulate font. Okay. Lepas tu kita akan belajar, kalau sempatlah kita akan belajar cara nak manipulate rectangle, lepas tu cara nak remove background, dan last kali Kak Fatih akan tunjukkan satu lubuk pencarian vektor ataupun apa-apa gambar ataupun template poster yang best. Okay. Mungkin ada yang dah tahu tapi mungkin ada yang belum tahu, nanti yang tu last kali kita akan share. Okay, first kali semua dah buka PS kan? Okay, untuk yang CC dia akan sekejap kita tutup je lah. Macam ni slow lah ni. Slow sikit. Okay, kalau CC dia akan naik yang macam ni. Okay, so kita boleh terus pilih create new. Okay, kalau CS dia naik macam ni tak? Tak ingat lah CS macam mana dah. Kalau yang CS kalau ada problem bagi tahu macam tak boleh nak start ke apa ke. Okay, ini untuk CC. Untuk CC ni, yang bestnya CC, Adobe CC, dia ada template siap-siap. Okay, contoh kita nak, katakanlah kita nak edit satu design tu, kita nak pakai size A4. Ni dia dah ada dah dekat sini. Okay, kalau yang ni, yang Kak Fatin dah pernah pilih. Okay, contoh kita cari dekat foto ke, dekat print ke. Kita tengok dekat print. Okay, ini banyak sangat preset dia. Tapi okay, kita nak custom lah. Kita buat poster hari ni, macam yang poster tadi tu kita guna 1080 darab 1080. Panjang dia 1080, tinggi dia 1080 dan guna pixel. Okay. Ini kita custom je. Yang ini CS boleh, CC pun boleh. Kalau template ni hanya ada dekat CC je. CS tak ada template. CS kena buat sendiri. Okay, tapi yang ni kita boleh dekat CC ni ada template lah. Okay, so sekarang kita dah custom. Okay, semua dah okay ke? Okay, dan dekat sini kita boleh namakan terus projek kita. Kita buatlah bengkel poster kan. Okay, then resolution. Resolution ni basic untuk screen adalah 72 resolution dia. So kita guna 72 hari ni. Kalau nak lagi clear, biasanya kita akan guna 300. Tapi 300 tu dia akan ambil size yang besar lah untuk sesuatu poster tu. Yang problemnya kalau kita guna size yang besar, nanti gambar tu dia akan loading lama sikit kalau kita guna size yang besar. Okay, so kita ambil 72 je hari ni. Okay. Seterusnya, seterusnya color mode. Okay, color mode ni nak menentukan
sama ada kita nak guna untuk screen ke atau untuk print. Contoh screen macam kita kan selalu buat poster untuk kalau ada program, contoh macam program kita hari ni kan, kita buat bengkel poster. Biasanya sebab sekarang zaman social media, kebanyakan kita akan tunjuk dekat media sosial je lah, macam promote dekat IG, dekat WhatsApp. Kita akan promote macam tu, so kita akan guna untuk screen. Bila guna untuk screen, kita guna RGB color. RGB color. Tapi kalau kita tujuan kita buat poster tu nak print poster macam nak buat banner ke ataupun nak letak dekat masjid-masjid ke kan. Okay, kalau kita nak print, kita kena guna CMYK. CMYK. Sebab apa? Sebab dia ada perbezaan color. Kalau kita guna RGB, color dia lain sikit. Kalau guna CMYK, color dia lain sikit. Dan kalau kita guna RGB, tapi kita guna RGB tu untuk print nanti, dia akan lari sikit color dia. Problem sikit. Dan ada setengah printer yang problem lah kalau kita guna RGB untuk print. Sebab dia ada setengah printer dia hanya support CMYK color je. So sekarang kita nak guna untuk screen, kita fokus kita untuk sebaran dalam screen lah, maksudnya IG, WhatsApp semua tu kan. So kita guna RGB. Okay. Dan background content, okay, sama ada yang biasa kita guna white ataupun transparent. White, black, background ni dia sama je. Nanti kita boleh tukar color ni. Okay, cuma sekarang antara white dengan transparent, okay, kalau white tu biasalah satu canvas yang ada warna putih belakang dia. Background tu warna putih siap-siap. Okay, so tu white. Okay, dan transparent ni pernah tengok kan gambar PNG, gambar yang tak ada background dekat belakang. Tu adalah transparent. Kita boleh terus pilih transparent kalau kita nak buat sesuatu yang memang tak ada background belakang dia. Tapi untuk hari ni kita pilih white je. Okay, dah habis, kita tekan create. Okay, setakat ni ada masalah tak untuk create canvas? Kalau ada boleh terus tanya dekat chat. Okay, kita bagi masa seminit untuk buat canvas ni. Kalau ada soalan boleh terus tanya. Okay, tak ada soalan Okay, kita teruskan. Okay, seterusnya cara nak warnakan canvas ni. Okay, macam mana kita nak warnakan? Macam takkanlah poster kita nak putih macam ni je kan? Okay, cara nak warnakan. Okay, kita tengok dekat tepi ni. Dekat bawah sekali. Okay, dekat sini jumpa tak? Dia punya ikon macam ni. Nama kenapa ikon dia macam ni. Create new fill or adjustment layer. Okay, jumpa tak? Okay, ini cara nak warnakan background. Nak letak color dekat belakang. Tapi sama ada kepada suka guna dua jenis lah. Sama ada kita nak guna solid ataupun gradient. Okay, solid ni dia satu warna yang solid lah. Dia satu warna je. Tapi kalau gradient ni dia gabungan dua warna. Okay, kita cuba dulu solid color. Okay, dia akan naik macam tu. Okay, so kita bolehlah pilih nak color apa. Dia satu color je. So main-main kat sini. Okay. Okay, contoh okay. Yang ni kita tak pilih. Okay, contoh ni solid color. Okay, tekan OK. Dah jadi solid color. Dia akan jadi solid background lah. Okay. Setakat ni boleh ke untuk buat solid color ni? Kalau ada yang problem tolong bagi tahu tau. Kak Fatin tak malas lagi. Kak Fatin buat seorang-seorang lagi. Okay, boleh. Okay, kita teruskan. Okay, Kak Fatin delete dulu yang ni. Okay, cara nak delete, tekan dekat layer. Ni adalah layer. Ni pun nak cakap. Ni adalah layer. Layer tu dia macam layer burger. Cuba bayangkan kan, burger. Bawah sekali adalah dia punya roti. Okay, ni bawah sekali roti dia. Okay, dan tengah-tengah ni atas dia tu adalah penambah ataupun bahan-bahan macam sausage, daging, sayur kan. Okay, dia atas ni maksudnya benda yang berada di atas
akan ada di atas. Maksudnya dekat, nanti kita akan nampak bila kita dah tambah banyak benda nanti. So kita ke IV sekejap. Yang ni cuma nak cakap, tepi ni adalah layer. Layer ni tempat kita monitor gerak kerja kita lah. Kita nak edit yang benda-benda dekat sini, kita tekan dekat sini. Kalau nak tekan terus dekat sini pun boleh. Tapi kita akan monitor dari bahagian layer ni. Okey, kepada akan delete dulu. Nak delete ni senang je, tekan je dekat layer ni dan press delete dekat keyboard. Okey, dah delete kan. Okey, so sekarang kita nak belajar macam mana kita nak buat background yang gradient. Maksudnya dia dua color. Macam yang Kak Fatin buat tadi tu kan. Ni. Okey, kita nak buat poster yang lebih kurang macam ni. Mungkin tak sebiji lah tapi lebih kurang macam ni. Okey. So kita kembali, kita ambil juga yang ni, yang bawah ni dan kita ambil gradient. Okey, gradient dia akan naik macam ni. Okey, kita custom. Okey, bila custom, kita boleh pilih nak color apa. Okey, tekan dekat sini, dekat yang kecil ni kan. Tekan dekat sini. Lepas tu tekan color. Pilihlah color apa yang kita nak buat. Tekanlah nak ambil color. Ini bebas nak ambil color apa. Sekejap. Okey. Ni dia sebenarnya nampak macam satu color tapi sebenarnya dia ada gabungan color, dua color yang berbeza sikit dia punya tone. Bila macam ni dia akan jadi sebenarnya function gradient color ni dia akan membuatkan poster kita tu nampak shining sikit. Kalau yang tadi solid, kalau yang ni dia nampak macam shine sikit. Sikit je lah. Okey. Boleh ke setakat ni? Okey, dekat bawah ni kita boleh save. Kalau kita minat sesuatu color, macam kita dah buat satu color tu kan. Kita minat dengan color tu, kita boleh save. Buat macam ni dulu, macam tadi dulu, pilih satu color, tekan new, dia akan terus save. Dia akan terus save kita punya yang kita custom tadi tu. Okey, Kak Fatin dah save dah sebelum ni, so Kak Fatin ambil yang ni. Okey, contoh Kak Fatin ambil yang ni tapi Kak Fatin nak pusing. Nak pusing maksudnya nak yang gelap ni ada dekat bawah, yang cerah ni ada dekat atas kan. Okey, kita pusing guna angle ni. Okay. Kalau tadi 90, yang ni negatif 90 lah. Okey, setakat ni jelas tak? Ada apa-apa soalan? Tak sempat ke apa ke? Okay, clear. Okay. Okay. Kalau ada soalan boleh terus direct ataupun tanya dekat everyone tu. Okay. Okay, kita teruskan dengan font. Okay, kita teruskan dengan font. Okay, setiap poster ni tak salah kalau tak ada font kan. Maksudnya tak ada typography. Kalau tak ada typography macam susah untuk kita sampaikan sesuatu information tu. So kita akan buat typography. Okay, kalau untuk CS atau CC sama je. Tengok dekat sebelah kiri ni. Dia ada ikon P. Ikon P tulisan. Type tool. Okay, tekan dekat sini. Okay, kalau CC dia boleh pilih sama ada kita nak buat horizontal atau vertical. Kalau CS sini tak boleh pilih ataupun sini dia ada dekat atas-atas ni. Okay. So kita tulis je something. Okay, kita nak tiru yang poster tadi kan. So kita tulis Al-Quran fi qulubina. Okay, untuk font Jawi ni, Kak Fatin try nak bagi dalam Google Drive tu tapi tak jumpa dia punya font asal. So guna je mana-mana font untuk yang Al-Quran ni. Tulis dulu. Tulis. Okay, kalau dah tulis,
untuk besarkan sesuatu font tu, okey, tekan dekat tulisan ni yang kita dah tulis, klik Ctrl A, Ctrl A. Okay, dia dah Ctrl A ni untuk select lah, select semua, highlight semua. Ctrl A ni kat mana-mana pun kita akan guna Ctrl A juga, macam dekat Word ke kan. Kita guna Ctrl A untuk select atau highlight semua. Okay, so dah tekan Ctrl A, cara nak besarkan, okay, sama ada kita boleh pilih manual dekat sini, atas ni. Okay, manual sama ada nak kecil ke, besar ke, boleh pilih manual. Tapi kalau kita tak mau manual, kita tak tahu tulisan yang kita nak tu besar mana, okay, gerakkan cursor kita kat sini. Dekat sini ada bentuk T ni kan. Okay, gerakkan cursor dan kita boleh, kita tekan dan gerakkan ke kanan ke kiri. Dia akan, kalau ke kanan dia akan besarkan, kalau ke kiri dia akan kecilkan. Okay, dapat tak? Okay, dan cara nak tukar tulisan, okay, dekat sini, sebelah kiri ni. Okay, kalau yang ni, kalau yang video asal, poster asal tu, dapat gunakan tulisan macam ni. Okay, ni tulisan yang Kak Fatin guna sebelum ni. Okay, nanti kalau ada rezeki, kalau Kak Fatin jumpa dekat mana dia punya file, Kak Fatin akan masukkan dalam Google Drive tu untuk tulisan ni. Sebenarnya tulisan Jawa ni susah nak cari. Ni pun macam minta dekat orang. Susah nak cari tulisan ni sebenarnya. So guna je dulu mana-mana tulisan sebab kita nak belajar cara buat ni je font. Okay, dah siap ke semua? Okay, kalau dah siap tulis, respon dekat chat. Okay, kita nak terus pergi ke cara nak warnakan font. Okay, dah. Okay, seterusnya kita pergi cara nak warnakan font. Okay, sama juga buat macam tadi, iaitu Ctrl A. Okay, tekan dekat sini, Ctrl A. Okay, kalau kita nak buat color tu, color yang solid, maksudnya satu color je. Okay, kita ambil dekat atas ni. Dekat atas ni. Okay, tekan dekat sini. Okay, dia akan naik color-color macam ni. Okay, so pilih je nak color yang macam mana. Okay, kalau untuk yang ni, Kak Fatin ambil color kuning. Pemilihan color pun penting juga dalam design ni. Maksudnya kita kena tengok background tu mungkin color gelap dan yang atas tu font color cerah sikit. Nak bagi dia naik kan. Jangan macam suka hati je pilih color ni sebab nanti nampak poster tu buruk. Okay, so pilihlah nak warna apa. Warna putih pun okey kalau background biru macam ni. Tapi Kak Fatin nak kuning. Okay, kita ambil kuning. Okay, so dah habis semua, dah besarkan tulisan, dah tukar tulisan, dah tukar color. Okay, jangan lupa klik right dekat sini. Right ni dia macam done kan kita punya benda yang kita tengah buat tu. Kita nak bagi isyarat dekat dia, okay, yang kita dah siap kita punya font ni. Okay. Kalau tulisan Arab atau Jawi tak bersambung macam mana? Okey, kalau tulisan Arab atau Jawi tak bersambung, kadang-kadang satu disebabkan jenis tulisan tu. Okey, dan satu lagi tengok dekat sini. Sekejap kita dah start hang dah ni. Okey, klik Ctrl A dan tengok dekat tepi ni yang karakter ni. Okey, karakter ni ataupun benda-benda yang dekat tepi ni, kalau tak ada, tak naik kan kat tepi ni kan, tengok dekat window. Tekan dekat window.
Okay, klik je benda yang kita nak kat tepi tu. Macam tadi layer kan, kalau siapa tak ada layer dekat tepi, klik window, then tekan layer. Ni dah ada dah, kau kata dah ada dah layer. Okay, untuk karakter pun macam tu. Kalau tak ada karakter ni, tekan dekat sini. Window, ambil karakter. Okay, untuk yang tak bersambung tadi, okay, tekan dekat sini dan ambil paragraph. Okay, ambil paragraph, tekan dekat dia ada line 3 ni kan. Okay, sama ada tukar kepada Latin atau word ready layout. Biasanya Latin. Kalau ada problem tu, dia main antara dua ni je. Sama ada Latin ataupun word ready layout ni. Cuba mainkan dua ni. Tapi kalau kita tukar dekat sini, kita kena shut down kita punya PS dulu. Tutup PS dulu, buka balik baru dia jadi. Okay, dekat sini lah kalau isu tak bersambung tu tulisan. Tapi kadang-kadang sebab jenis tulisan tu juga ada yang jenis tak bersambung. So pilih tulisan yang basic macam traditional Arabic ke. Kalau macam tu biasanya dia bersambung lah. Okay. Okay Irsyad. Okay, kita klik okay dulu. Okay, dah jadi. Alhamdulillah. Okay. Okay, seterusnya kita nak manipulate tulisan ni. Manipulate sebenarnya dia bukannya nak pusing ke sana sini kan. Tapi kita macam nak cantikkan dia lagi, nak bagi dia naik sikit. Okay, satu. Yang tadi kita dah buat cara untuk warnakan tulisan ni guna solid color. Dekat sini, guna dekat sini je kan. Okay, sekarang kita nak cuba untuk colourkan warna font ni ataupun tulisan kita ni menggunakan gradient color. Okay, nak gunakan gradient color, okay, pergi dekat layer yang sebelah kanan ni. Okay, dekat layer dan klik right click. Right click. Okay, atas sekali dia ada blending option. Okay, klik dekat blending options, atas sekali. Blending options. Okay, so dia akan naik macam ni lah. CS atau C dia lebih kurang je. Yang CS kalau ada problem bagi tahu, takut termiss banyak benda. Sebabnya interface dia tak berapa nak sama sangat. So takut ada macam kat batin termiss ke apa, beritahu je. Okay, so kita nak buat color gradient, kita tekan yang ini. Okay, gradient overlay. Tekan yang ini. So dia dah naik dah. Jangan tekan dekat sini. Kalau kita tekan dekat sini, dia akan buka interface over gradient tu je. Dia tak tick pun. Kena tick dulu untuk gradient overlay ni. Okay, so dia dah naik color. Then kita pilih nak color yang macam mana. Sama juga macam tadi. Untuk gradient ni, konsep dia sama juga. Sama ada dekat font ataupun dekat background. Cara nak buat dia sama. Kita dah pilih dua color macam ni kan. Okay, so pilih color yang kita nak. Contoh aku tadi nak kuning. Kuning tadi, so pilih je kuning. Tekan dekat kecil ni tau. Tekan dekat sini untuk ubah warna dekat color. Okay, macam tu. Okay, nampak tak ada beza kan. Okay, sekejap. Kita cuba bezakan dia. Okay, kalau perasan tu dia dah nampak perbezaan. Yang bawah tu dia macam cerah sikit. Yang atas gelap sikit. Okay, so ini cara untuk buat gradient. Maksudnya tulisan tu nampak macam shining sikit. Tapi sebenarnya untuk menampakkan shining tu, satu gradient ni membantu untuk shining. Satu lagi kita punya kombinasi color tu. Kalau kita tak pandai combine color nak bagi dia nampak shining, tak jadilah shining tu. Okay. Okay, seterusnya kita nak bagi nampak tulisan kita ni nampak naik sikit. Okay, kita letak drop shadow dekat sini. Dekat bawah sekali, drop shadow. Okay, drop shadow ni dia akan jadi warna hitam dekat belakang.
Okay, so dia klik dekat drop shadow ni. Okay, kalau nampak dia ada naik hitam sikit dekat belakang. Dia menaikkan tulisan kita tu. Okay, so boleh adjust lah dekat sini. Distance, spread dengan size. Biasanya edit 3 benda ni. Opacity, blend mode. Tapi blend mode biasanya kita normal je. Dan kita biasanya guna warna hitam je. Nak bagi nampak bayang-bayang tu, dia macam timbul lah tulisan tu. Okay. Kita main sikit dengan distance. Okay, kalau jauh dia jadi macam ni. Okay, main sikit. Dia function dia nak bagi nampak kita punya font tu timbul je. Kalau tak ada drop shadow, dia macam sebaris je dengan background belakang tu. Tapi kalau ada drop shadow, dia nampak timbul sikit. Okay, mainlah dengan spread, size semua ni. Okay, kalau spread ni dia main dengan size. Dia kalau size besar, dia akan jadi macam tu. Okay, kalau spread, dia akan macam tu. Tapi biasanya dekat sini kosong je. Okay, size pun Kak Wati suka guna kosong je sebab dia nampak sharp kita punya shadow tu. Okay. Lepas tu kalau nak main outer glow pun boleh. Outer glow ni dia nampak macam tepi tu putih-putih. Contoh. Okay, nampak kan putih-putih dekat situ. Tapi biasanya Kak Wati jarang main outer glow. Tak suka sangat dia nampak glow tepi-tepi tu. So guna glow shadow je. Okay, dan satu lagi dekat color overlay ni kalau perasan atas gradient overlay dia ada color overlay. Color overlay ni dia macam color solid yang kita nak guna untuk ubah color tadi tu dekat sini. Sama ada cara tadi ataupun nak guna color overlay. Tapi kalau kita tick color overlay, kita tick color gradient, dia akan naik yang atas ni. Yang gradient tu takkan function. Dia akan functionkan yang color overlay ni je. So untick balik. Okay, dah siap kita nak ambil color kuning ni kan. Okay, so dah siap kita klik okay dekat hujung ni. Okay, setakat ni ada masalah tak untuk warnakan font? Okay, semua dah jadi ke? Okay, setakat ni ada soalan tak tentang font? Macam mana nak download font? Okay, kalau nak download font, Kak Fatin biasanya akan guna dark font, pay font. Ni. Biasanya cari dekat sini je. Okay, cari dekat sini. Cari tulisan mana yang kita berkenan. Then klik install. Apa nama font yang Kak guna? Ni font AFL Khobar. Dekat sini yang AFL Khobar. Tapi yang ini bukan download dari font tu. Yang ni ambil dari orang lain. Nanti Kak Putih akan usahakan untuk bagi. Sebab kalau tak silap font ni ada dalam hard disk. Hard disk ada dekat nilai. Minggu depan balik nilai nanti Kak Fatin bagi dalam Google Drive tu ataupun boleh PM lah. Kalau Kak Fatin lupa boleh PM. Kak Fatin ada je dalam group banking Photoshop tu. Kalau nak tulisan ni PM nanti Kak Fatin bagi. Okay, buat masa ni gunalah dulu mana-mana tulisan. Banyak tulisan Arab tu, ada banyak tulisan Arab. Cuma tak sempat nak bagi semua. Okay. Okay, ada yang tak tahu tak cara nak download font? Nak install font masuk PS? Okay, semua dah tahu Okay, kita teruskan. Kita teruskan dengan cara nak manipulate rectangle. Okay, sebelum tu kita ada lagi satu font kalau kita nak buat yang macam belakang ni kan. Yang poster ni. Okay, kalau perasan belakang ni ada lagi satu tulisan. Al-Quran fi qulubina dalam tulisan Rumi kan. Okay, macam mana kita nak buat yang belakang ni? Okay, mungkin sebab dulu Kak Fatih pernah tertanya-tanya macam mana nak kosongkan dekat belakang ni. Dia macam ada tepi tu, ada line tapi dalam dia kosong. Okay, dan kita nak letak dekat belakang. So kita akan buat yang belakang pula.
Okay, so sekali tulis dulu. Tulis dulu apa yang kita nak tulis tu. Contoh Al-Quran fi qulubina. Okay, dah tulis, right click, okay, tukar tulisan. Okay, yang tulisan ni Kak Fatin dalam Metropolis. Metropolis ni Kak Fatin dah letak dalam Google Drive kalau tak silap. Boleh install dari situ. Okay, kemudian kita kecilkan dulu. Okay. Okay, yang ni kita nak letak belakang ni sebagai background. Dia macam sekadar hiasan je lah. Okay, kita letak kat sini. Okay, cara kita nak bagi dia ada yang tepi tu dan dalam kosong. Dia ada macam apa? Okay, kita tekan alright dulu. Kita okay. Lepas tu kita pergi dekat layer. Dekat layer ni kita ambil blending option, right click, ambil blending option. Okay, dia akan naik macam tadi. Dan kita ambil stroke. Tekan stroke. Okay, stroke ni dia akan ada border dekat tepi. Dia macam border dekat tepi kalau perasan. Okay, ni mungkin tak perasan sebab colour dia sama kan. Okay, border ni pun boleh pilih sama ada nak pilih gradient ataupun solid. Kalau solid, satu colour lah. Colour ni kan, yang colour dia pilih satu colour je lah. Kita nak warna apa? Okay, contoh nak putih. Okay, dia akan naik yang macam ni kat belakang ni. Dia akan naik putih je. Tapi kalau kita nak pilih gradient, dia macam background tadi, dia akan jadi dua colour. Dia shining sikit. Okay. So untuk hari ni Kak Fatin nak pilih colour putih tadi. Okay, sebab kita nak buat warna putih kan dia punya border tu. Okay. Dan kita kena adjust dia punya size. Size dia kita adjust dekat sini. Kita tak naklah tebal macam tu kalau boleh. Okay, adjust size dekat sini. Okay. Okay, kita lagi. Okay, kita nak size 3 je. Okay, position dia sama ada outside atau inside. Okay. Nanti cuba explore lah kalau inside dia punya border tu akan masuk dalam tulisan. So dia akan jadi, tulisan tu akan jadi nipis sikit. Kalau outside, dia border tu akan ada di luar tulisan dan tulisan tu akan jadi tebal sikit. Okay, so pilih yang ni. Outside dan klik OK. So dia dah jadi macam ni, dia dah ada border. Okay, macam mana kita nak kosongkan dalam dia? Okay, nak kosongkan dalam dia ni senang je. Okay, tengok dekat layer ni, atas tulisan Al-Quran fi qulubina ni. Yang pasti kena klik dululah dekat sini, klik dekat sini. Dan dekat fill ni, tarik bagi kosong. Okay, dah jadi. Okay, jadi tak setakat ni. Okay, tarik fill tu bagi kosong. Dan mungkin kita nak kurangkan opacity tulisan warna putih ni kan. Okay, dekat opacity ni kita kurangkan dia punya opacity. Kurangkan peratus dia. So dia akan jadi macam tak terlalu terang lah. Dia akan jadi kabur macam tu. Okay, so kita nak dia macam ni je. Dan macam mana kita nak duplicate kan sesuatu design kita. Contoh kan macam ni. Kita nak buat macam ni. Dia benda yang sama tapi kita nak dia banyak. Okay, caranya adalah cara senang, tekan dekat sini, dekat Al-Quran fi qulubina ni, layer dia. Okay, tekan dekat layer, Ctrl J. Ctrl J tu dia akan automatic duplicatekan kita punya design tu. Okay, then kita adjust sikit, tarik ke bawah. Adjust lah macam mana bentuk yang kita nak kan. Satu lagi. Okay, adjust macam tu. Okay, lepas tu satu lagi, kalau perasan tulisan yang belakang ni, yang Al-Quran fi qulubina yang Rumi ni, dia berada di atas tulisan Al-Quran. Okay, kita kalau boleh tulisan ni nak dekat belakang, yang Jawi duduk atas kan. So kita kena gerakkan yang Jawi ni ke atas. Sebab kalau dia duduk bawah, dia akan ditenggelami oleh tulisan-tulisan yang Rumi tu. Ni mungkin tak nampak sebab dia punya opacity kurang. So kita kena naikkan. Okay, cara nak naikkan senang je. Kita tekan dan gerakkan layer tu naik ke atas.
Okey, letak atas sekali. So dia dah berada di atas. Okey, kalau nampak tu dia dah tak tertutup dengan tulisan-tulisan dekat belakang. Okey, setakat ni jelas. Ada apa-apa soalan? Okey, kalau dah jelas, kita akan masuk step yang seterusnya, iaitu nak manipulate rectangle. Okey, rectangle. Okey, tengok dekat tepi ni. Dekat tepi ni, okey, cari yang ni. Bentuk macam ni, namanya rectangle tool. Okay, tak pasti CS pun nama sama ke lain. Okay, tekan dekat sini. Okey, dan kita boleh terus pilih sama ada kita nak buat rectangle ataupun nak buat bulatan. Okey, ellipse ni bulat. Polygon ni bentuk polygon lah, macam-macam bentuk. Okay, ni line ataupun custom. Custom ni sebenarnya ada banyak shape yang kita boleh add on. Kita cari dekat satu tempat ni, kita add on dalam PS. Nanti kita boleh terus guna shape tu. Okay, tapi untuk hari ni kita akan guna rectangle dulu. Okay, buat dulu rectangle. Okay, basically dia akan jadi rectangle yang bucu tajam hujung-hujung tu. Tapi apa yang bestnya sisi ni, kita boleh adjust dia punya curve. Okay, nampak tak bulatan kecil ni kan? Kita boleh adjust dia punya curve, nak bagi curve banyak ke, ataupun nak bagi bucu tu tajam ke, ataupun nak bagi dia ada curve sikit je. Okay, boleh adjust dekat sini terus. Itu kelebihan CC. Dulu masa Kak Fatin guna CS tak ada juga benda ni. Macam susah juga nak buat curve tu kan. Duk fikir macam mana nak buat curve ni. Tapi sekarang dah ada CC ni senang. Banyak sangat yang menyenangkan bila guna CC ni. Okay, seterusnya macam mana kita nak manipulate pula yang ni. Okay, dia dah jadi macam ni kan. Okay, kita nak buat yang macam ni. Yang macam ni dia ada stroke dekat tepi. Sama juga macam tadi, macam mana kita buat font. Macam tu juga cara kita nak letak border dekat sesuatu shape ni. Sama juga tekan dekat layer, right click dekat layer, ambil blending options. Okay, ambil stroke. Okay, dia dah naik dah dekat belakang. Okay, so ikutlah nak tebalkan ke, nak nipiskan ke, terpulang kita punya design. Tebal sikit. Okay. Dan klik OK. Okay, so dia dah jadi macam ni kan. Okay, so kita nak kecilkan atau nak besarkan shape ni. Okay, senang je. Dekat sini, kita main dekat sini je. Okay, kalau CS, kalau kita gerakkan sesuatu benda ni tanpa tekan shift, dia akan jadi macam ni. Dia akan besarkan macam tu. Ini tanpa tekan shift untuk CS. Tapi kalau CC, kalau kita tekan shift, dia akan berubah. Kalau CS, tekan shift dia tak akan berubah bentuk tu. Faham ke apa yang disampaikan ni? Kalau untuk CS, okay, contohkan tadi, shape yang asal dia macam ni. Okay, dia macam ni, panjang dan agak pendek. Dia punya tu kan, height dia pendek je tapi panjang dia tu panjang lah. Okay, kalau CS, kita tak tekan shift, kalau tak tekan shift dia akan berubah. Dia akan berubah macam ni. Dia akan berubah bentuk. Tapi kalau CC, kalau kita tak tekan shift, dia akan besarkan tu, dia akan besarkan macam ni. Dia akan besarkan mengikut bentuk asal. Okey. Kalau dekat CC, bila kita tekan shift, dia akan berubah. Kalau tak tekan shift, dia akan jadi bentuk asal. Dia terbalik sikit, CS dan CC. Okey, tapi CC menyenangkan lah sebab kalau kita tak tekan shift pun, dia dah besarkan ikut bentuk asal. Kita kalau boleh nak besarkan tu, nak ikut bentuk asal. Okey, kalau untuk CC, nak ubah bentuk kena tekan shift. Sama ada nak pendek sikit ke,
nak ni sikit ke. Okay, kena tekan shift. Untuk CS tak payah tekan shift. Okay, sekejap. Ubah nisbah ukuran, nisbah ukuran bentuk. Betul. Ubah bentuk tu, saiz bentuk tu. Okay, nak ubah dekat hujung pun boleh, dekat tepi. Tapi kalau si C ni nak ubah, dia kena tekan shift lah. Untuk CS tak tekan, tak payah tekan. Okay, benda ni penting untuk kalau shape dia macam tak kisah sangat lah. Kita nak ubah bentuk ke, tak nak ubah ke, tak kisah. Tapi kalau gambar nanti, dia penting. Penggunaan shift ni sangat penting. Okay, gambar tu nanti kita masuk pasal gambar. Okay, tekan right. Okay, so shape kita dah jadi. Okay, so sekarang macam mana kita nak manipulate shape? Contoh nak manipulate shape jadi bentuk yang macam ni. Sekejap Sekejap. Okay, kalau perasan dekat atas ni dia ada satu shape. Okay, shape yang ada curve macam ni kan. Okay, dia sebenarnya asalnya adalah shape yang macam tadi, rectangle tu je. Tapi kita manipulate, dia jadi macam curve macam ni, jadi border sikit. Okay, so macam mana kita nak buat benda ni? Okay, pergi balik tadi. Okay, yang tadi ni shape untuk kita letakkan kita punya information kan. Macam poster ni, kita nak ikut poster ni. Tapi ni advance sikit. Okay, kita belajar cara nak manipulate. Border lah, contohnya border. Okay, kita letak dulu kat bawah. Kita adjust sikit, besarkan sikit. Okay, macam mana kita nak buat curve adalah kita tekan dekat sini dan tekan right click. Okay, pastikan tekan dekat sini. Oh, sebelum tekan right click, tekan Ctrl T. Okay, tekan Ctrl T dan tekan right click. Okay, dia akan naik macam ni. Okay, jumpa tak? Okay, tekan what ni. Okay, tekan yang ni. Okay, bila dah tekan, kita boleh main dekat sini. Sama ada nak tarik dia ke, kecilkan je. Okay, macam tu. Senang je, macam ni je. Dia boleh buat banyak bentuk. Macam mana yang kita nak tu, kita boleh buat macam nak ingatkan ke. Contoh, kalau kita nak contoh kita nak bagi dia serong sikit. Border ni nak bagi dia serong macam ni kan. Sekejap. Okay, Ctrl T. Lepas tu right click. Ambil yang ni, ambil dia sama ada distort atau perspektif atau skew. Boleh guna yang mana-mana. Sekejap ni try and error. Kalau kita tak ingat. Okay. Ni kalau kita nak buat bentuk yang macam ni kan. Okay, guna tadi apa? Skew. Guna skew. Okay. So dah siap. Kita punya ni ikutlah nak buat border untuk footer ke ataupun nak buat yang nak letak nama orang ke kan. Macam boring lah. Mungkin kadang boring lah macam dia rectangle biasa je kan. Kita nak design sikit, nak pusing sana pusing sini sikit kan. So bolehlah buat macam ni. Okay, ada soalan tak untuk shape ni setakat ni? Okay, kalau ada soalan jangan malu-malu tanya. Boleh direct message dekat chat Zoom ni. Dari nama Kak Fatin, lepas tu message je. Jangan segan, rugi kalau tertinggal. Kalau miss ni, spend time kita untuk masuk bengkel tapi kita tak dapat apa-apa kan. Rugilah. So kalau ada soalan terus tanya je, jangan malu-malu. Kiranya nak ambil skill pun kena tekan right click kan. Betul. Kena tekan Ctrl T. Ctrl T tu yang penting. Dekat show, tekan Ctrl
T dan right click. Okay, baru pilih apa-apa yang kita nak. Okay, ada lagi tak soalan tentang shape? Kalau nak minta ulang pun cakap je. Ulang yang potong tu. Yang potong. Yang potong. Ini ke? Yang potong. Ini ke yang potong? Okay, kita ulang ini. Okay, dia sebenarnya bukan potong potong sheet tu. Dia kita bentukkan sheet tu. Okay, sekali lagi. Okay, sekali lagi macam biasa kita ambil sheet. Okay, kita ambil rectangle lah kebiasaannya kan. Ambil rectangle. Okay, dan buat rectangle. Okay. So dia akan jadi rectangle yang biasa macam ni. Yang rectangle lah. Hujung ada bucu 4 tu kan. Okay, so macam mana kita nak bentukkan jadi macam tadi. First sekali, tekan Ctrl T. Okay, tekan Ctrl T. Lepas tu tekan right click dekat shape tu. Okay, dia akan naik macam ni. So just tekan skew. Okay, tekan skew. Dah tekan skew, okay, kita adjust lah macam mana kita nak. Ambil satu bucu ni, gerakkan sikit. Gerakkan lah macam mana yang kita nak. Okay, so dia akan jadi macam ni. Nanti korang explore sendirilah yang lain tu. Where distort, perspektif semua tu. Dia boleh guna, dia akan jadi banyak bentuk lah. Okay, dan dia bukan saja untuk rectangle. Kalau kita nak untuk bulatan pun boleh ellipse ni kan. Okay, buat bulat. Okay, kalau nak buat bulat. Okay, kalau untuk sisi, kalau kita buat bulat tanpa tekan shift, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi bujur, dia boleh jadi panjang macam tu. Okay. Kalau kita nak bagi bentuk bulat yang memang bulat, okay, tekan shift. Okay. Tekan, lepas tu tekan shift, dia akan jadi bulat yang sekata. Bila kita kecilkan ke, besarkan ke, dia tetap bulat macam ni. Dia tarik, dia akan jadi bujur lah. Kalau tekan shift. Okay, kena tekan shift. Okay. Dekat sini pun kita boleh ubah dia punya point-point kan. Okay, macam tadi juga tekan Ctrl T, tekan right click. Ctrl T tu penting, kalau tak tekan Ctrl T dia tak naik yang kita tekan right click tu. Okay, ambil right ni. Okay, kita boleh adjust dia punya ni. Okay, macam kita nak bentuk bulat tu tak nak bulat sangat kan. Nak adjust dia bentuk-bentuk sikit. Okay, macam tu contoh. So dah jadi. Contohlah kita nak bentuk macam ni. Okay, dah jadi. Ni untuk bulat. Boleh try je apa-apa shape nanti. Okay, setakat ni ada soalan ke? Kalau tak ada soalan, kita nak masuk cara-cara nak remove background. Tak ada soalan. Buat masa ni tak ada. Okay, Alhamdulillah. Okay, harap-harap boleh follow rapat lah. Okay. Okay, kita teruskan dengan cara nak remove background. Okay, ambil satu gambar. Semua dah download Google Drive tu. Okay, kalau tak download, kawan bagi masa 1 minit untuk download dulu. Kita ambil gambar yang navy check tu. Yang lelaki pakai kod warna biru gelap tu dan belakang dia kosong. Okay, download dulu gambar tu.
Okay, semua dah download ke? Ke ada yang belum lagi? Okay, ni kita nak buang background. Contoh kan kalau kita expo multimedia ataupun kita nak kena edit gambar yang ada panel. Okay, macam mana kita nak buang gambar? Okay, panel tu bagi gambar yang ada background belakang. Kalau kita nak letak gambar yang ada background tu tak cantik lah. So kita kena buang background belakang. Okay, so kita nak belajar cara nak buang background menggunakan PS. Google Drive mana tak dapat pun. Oh, Google Drive ni ada dalam chat. Sekejap Okay, terima kasih. Okay. Okay, cara nak masukkan gambar ke dalam ni, dia ada banyak cara sebenarnya, tapi Kak Fatih akan ajar cara ni lah. Okay, takut pening nanti. Okay, satu cara adalah drag je. Kita ambil, kita buka folder, dekat folder kita, kita dah pilih satu gambar tu kan. Kita drag je, tarik masuk dalam PS ni. Tanpa perlu tekan apa-apa dekat PS. Drag. Okay, sekejap. Okay, contohnya ni adalah, dah nampak ke? Okay, dah nampak kan? Okay, ni adalah folder Kak Fatin. Okay, Kak Fatin nak drag masuk dalam PS. Okay, kita tekan dekat gambar yang kita nak pilih tu. Okay, tekan dekat sini. Then tarik, tekan dan tarik masuk dalam PS. Okay, bila dah sampai PS, jangan letak atas ni dulu. Tekan dulu dan letak dekat atas ni, bahagian atas. Dekat dia punya ruler. Sebab kalau kita letak atas kita punya design ni, dia akan paste atas tu. Tapi ni kita nak edit dekat luar dulu. Kita tak nak edit terus. Kalau edit terus tu dia banyak step sikit. Boleh nak edit terus tapi banyak step sikit. Okay, boleh ke setakat ni? Okay, sekejap stop share dulu. Okay, kalau sesiapa yang menggunakan Adobe Photoshop Portable PS, dia tak boleh guna function drag ni. Portable tak boleh. Tapi kalau dia CS atau CC boleh je. Drag je masuk. Itu adalah cara yang paling senang lah. Tapi kalau siapa yang guna portable, adakah yang guna portable dalam ni? Kalau ada yang guna portable, kau nanti nak ajar cara guna portable. Tapi kalau tak ada, kita teruskan je dengan cara drag ni. Okay, apa maksud portable ni? Dia tak install Adobe Photoshop. Adobe Photoshop ni sepatutnya install. Tapi dia hanya copy dan paste. Dia ambil dekat kawan dia dan paste dalam laptop dia. Dia tak install pun. Dia senang nak dapatkan portable ni sangat senang tapi function dia tak banyak sangat lah. Macam mana nak tengok CS ke CCPS ni? Okay, kalau mana kalau CS kita ingat dulu. Okay, saya cuba tengok kita punya icon. Icon kita macam mana? Kalau CC, oh kalau CS okay, dia ada tulis dekat icon. Okay, icon dia pun bentuk icon dia pun lain kalau CC dengan CS ni.
Dan dia punya interface pun lain sikit. Okay, kalau yang macam Kak Fatin ni CC. Kalau CS, okay, sekali lagi boleh check dekat control panel. Dekat control panel, dekat kita punya application, biasanya dia akan tulis Adobe Photoshop CS ataupun Adobe Photoshop CC. Dia ada tulis dekat tepi tu. Kalau kita guna Adobe Master, biasanya CS. Adobe Master, CS. CC ni, okay, CC ni agak susah nak dapatkan. Cara nak dapatkan PS yang okay, mungkin kalau kita install sikit, kalau kita install sendiri, mungkin dia akan jadi crack, macam tu kan. Tapi kebiasaannya dulu Kak Fatin install dekat kedai. Kalau siapa yang dekat Nilai tu, boleh pergi dekat Zikri One, ataupun dia dah bertukar nama apa tu sekarang. Zikri One tu yang area dekat Akasia tu kan, boleh install dekat situ. Boleh cakap dekat dia nak install semua, sama ada semua Adobe. Kalau hampa yang contoh course QM kan, kalau QM nak guna banyak application, suruh je dia install semua, sebab nanti sampai SEM 6 nanti banyak application Adobe yang kita akan guna. Suruh je dia install semua. Lepas tu dia akan tanyalah nak CS ke nak CC. Kalau boleh request CC. Tapi yang penting laptop memang kena power. Kalau laptop kita tak ada graphic card, kalau install CC ni, memang problem lah, dia hang laptop kita. Okay, cakap je dekat dia nak install. Kalau kita nak guna PS semata, cakap dia nak install Photoshop je. Oh, dia tulis Adobe Photoshop 2021 je. Kalau 2021 ni asalnya CC ni. Sebab CS dia akan tulis macam CSC, paling tinggi CSC lah. Kalau Adobe Photoshop 2021 asalnya CC ni. Kalau interface dia sama macam Kak Wati ni, CC. Okay. Okay, kita teruskanlah dengan cara nak remove background. Okay, so kalau untuk CC, yang best dia senang sikit untuk CC ni. Okay, dia ada banyak cara nak remove background. First kali, cari dekat tepi ni yang ada icon macam ni, Quick Selection Tool. Ada tak Quick Selection Tool? Okay, satu cara adalah kita guna Quick Selection Tool. Okay, kita guna dulu yang ni. Yang ni CS pun ada. Kita guna yang CS ada dulu. Quick Selection Tool. Okay. Okay, kalau ada bentuk macam ni kan, cursor kita bentuk yang macam ni, bukan bulat. Ni bulat. Kalau bentuk macam tadi tu, maksudnya kita tengah on kan caps lock. So tutup caps lock, dia akan jadi bulat macam ni. Okay. Dan first kali, gambar ni kalau perasan dekat layer ada button mangga ni, icon mangga. Okay, icon mangga ni tandanya layer kita dikunci. Kita tak boleh buat apa-apa atas layer ni. Kita tak boleh nak edit layer. So kita kena buang kunci ni dulu. Macam mana nak buangkan? Okay, tekan dekat kunci ni. Kalau tekan dia dah hilang. Kalau CC lah, kalau tekan dia dah hilang. Kalau CS, kita kena tarik, drag masuk dalam tong sampah dekat bawah ni. Okay, dia dah buka kunci dia. Okay, boleh tak buka kunci tu? Okay, seterusnya kita teruskan dengan cara nak buang. Okay, kita klik ataupun kita select dekat area yang kita nak buang background dia. Okay, klik dekat sini. Okay, so kalau apa tu? Background plain macam ni, putih macam ni, plain, memang senang sangat nak edit. Tapi kalau yang bercorak tu susah sikit, take time sikit, kena ada effort yang tinggi sikit lah. Okay, dan klik sini. Biasanya dia akan auto. Kalau plain ni dia akan auto select. Kita tarik satu-satu dah. Okay, bila dah select, okay, dia dah select yang ni kan. Okay, tekan delete. Tekan delete dekat kita punya keyboard. Okay, tekan delete. So background dia dah hilang. Dia dah jadi transparent. Okay, so macam mana kita nak hilangkan dia punya tepi-tepi ni kan yang macam tengah bergerak tu. Tekan Ctrl D. Ctrl D tu sama juga macam kita nak done kan kita punya kerja. Okay. Okay, dah ke? Dah boleh? Okay, kalau dah okey dengan cara ni, kita nak try cara yang kedua. Dia ada 3 cara lah yang akan Kak Fatin bagi tahu hari ni. Okay, dah. Yang lain? Okay, yang lain dah ke?
Irsyad ni dah pernah design kan? So yang lain okey tak? Nak tanya, kenapa dia kena select tu dia keluar jadi banyak-banyak Okey, orang 1 je? minit untuk buat buang background. Kalau tak cakap je jangan malu-malu. Hello, dengar tak? Okey dah Okey, so Kak Fatih akan undo balik untuk kita tengok cara yang kedua. Okey, cara yang kedua ni untuk CC je ada. Untuk yang guna Adobe CC. Okey, kalau cara nak undo, sekejap Richard. Tak dengar tu. Tak dengar apa tu? Tak dengar Kapten ke? Tadi ada yang tanya soalan. Tak dengar Tadi ada yang tanya soalan, Akak tak dengar. Tak tahulah. Dia yang tanya soalan. Oh ya ke? Oh. Siapa yang tanya tadi boleh ulang balik ataupun tulis dekat chat. Adakah yang nak tanya? Boleh ulang semula yang nak buang kunci tu. Okey. Okey, boleh ajar boleh. Okey, untuk buang kunci, okey, Kak Fatih undo balik. Okey, sebelum tu, cara senang nak buang, nak undo. Okey, kita klik Ctrl Z ataupun Ctrl Alternate Z. Okey, ni cara senang nak buang, nak undo. Ataupun kalau cara susahnya dekat sini lah, dekat okey, cara susahnya dekat edit ni. Tekan edit, nanti ada function undo tu kan. Okay, tapi sekarang cara senangnya klik Ctrl Z ataupun kalau yang nak undo banyak-banyak, Ctrl Alternate Z. Okay, sekejap. Okay. So kita dah undo. Lagi satu. Okay, nak buang kunci tu. Okay, untuk CS, pengguna CS, kalau nak buang kunci, okay, tekan dekat kunci ni. Tekan dan drag masuk dalam tong sampah. Drag. Tekan, drag, masuk dalam tong sampah. So dia dah hilang kunci. Tapi kalau untuk CC, bila klik kunci tu dia dah automatik hilang. Okay. Okay. Dapat tak Hazar? Dapat. Terima kasih. Dengar tak? Okay, sekali lagi kalau untuk CS, kita klik dekat kunci. Okay, first yang memang kena klik dekat layer dulu lah kan. Okay, klik dekat layer, klik kunci, drag, tarik masuk dalam tong sampah. Okay, ni untuk CS. Untuk CC, just klik button kunci. Dia akan hilang. Sebab tu lah cakap CC ni memang dia memudahkan. Banyak sangat dia memudahkan kerja kita. Okay, Alhamdulillah dah boleh. Kena type yang mana tu Faris? Yang undo ke? Okay, kalau undo, Ctrl plus Z. Salah. Terhantar dekat awal tu sekejap.
So control plus Z. Okay. Okay, ulang balik naik ke delete background. Okay, boleh. Okay, bila kita dah, okay yang penting jangan lupa buang kunci ni. Okay, lepas kita dah buang kunci baru kita boleh delete background. Okay, untuk klik background, tengok dekat sebelah kiri yang tempat tools tu. Okay, cuba cari quick selection tool. Okay, yang macam ni. Bentuknya macam ni. Dia ada brush, lepas tu dia ada bulatan yang dot-dot tu kan. Okay, klik yang tu. Okay, sekejap Okay, dah jumpa. Klik yang ni. Okay. Kemudian dia dah naik bulatan yang macam ni kan. Okay, select dekat area yang kita nak delete. Okay, contoh area ni yang putih ni kita nak buang. So tekan je dekat sini. Dia akan auto, kalau untuk background yang plain, dia akan auto select untuk kita. Dia akan cari background yang putih. Dan yang sebelah ni, okay sebelah ni. Okay. So kita dah select area-area yang kita nak buang. Okay, bila kita dah select macam ni, kita tekan je delete dekat keyboard kita. Tekan delete, dia akan hilang. Dia akan hilang background yang kita nak buang tu. Dan untuk done kan benda ni, kita tekan Ctrl V. Okay, so dia akan hilang lah yang bergerak-gerak tu kan. Dia akan hilang. So dia jadi macam ni. Okay, dapat ke? Okay, Kak Fatin bagi masa dulu untuk buat. Oh, okay. Kak Fatin nak test Kak Fatin punya headphone, mungkin problem kot tadi. Sekejap Okay, dah. Ada lagi yang belum siap ataupun ada lagi yang okay, dah Alhamdulillah. Okay, so kita nak teruskan dengan cara yang kedua. Tapi cara ni mungkin cepat sikit lah sebab ni hanya untuk CC je. Kalau CC, okay, kelebihan CC, bila kita klik dekat sini, okay, klik right click, okay, dia ada object selection tool. Okay, object selection tool ni, dia memudahkan kerja kita lah. Okay, kita klik je dekat sini. Oh, sebelum tu control dulu, control. Okay, dia memudahkan sebab bila kita klik dekat sini, sekejap Okay, kita just drag macam ni. Slow sikit. Okay, dia akan pilih objek. Dia akan pilih objek. Tapi kita tak nak pilih objek tu sebab kalau kita delete, dia akan pilih objek. Dan kalau kita delete objek, hilanglah gambar orang tu kan. Tapi kita nak gambar orang tu. Kita nak delete yang belakang dia. So, kita tekan right click dan select inverse. Inverse tu maksudnya terbalik lah. Okay, tadi dia select objek tapi kita tak nak buang objek, kita nak buang yang belakang dia. So, kita kena select inverse. So, dia akan
bertukar kepada background yang belakang tu, yang kita nak delete tu. Okay, so dia jadi macam tadi, sama juga, just tekan delete. Okay, dan tekan Ctrl D. Jangan lupa Ctrl D tu. Okay, so dah settle untuk delete background. Okay, dan ada lagi satu tempat untuk kita remove background dengan cara yang sangat cepat. Okay, mungkin siapa-siapa yang pernah design sebelum ni tak tahu, tapi sekarang benda tu dah famous. Macam kalau kita nak guna untuk media sosial pun dah ramai yang tahu. Mungkin yang guna TikTok, yang selalu main TikTok kan. Benda ni asalnya dah viral juga. Sebab sebelum ni memang ramai sangat yang tak tahu cara nak edit, nak remove background secara senang. Okay, dekat sini je, pergi dekat website ni, remove.bg. Remove background. Okay, bila masuk dekat sini, kita just drag je gambar kita, dia akan auto remove background untuk kita. Okay, tapi kekurangan remove background ni satu je. Kalau kita nak guna untuk program yang besar-besar, jangan guna remove background. Sebab dia akan kurangkan kualiti gambar kita. Dia akan jadi blur sikit lah, dia tak sharp. Contoh kan, kita masukkan gambar yang lelaki ni, Kak Fatin takkan tunjuk lah sebab kita ada lagi benda lain yang kita nak buat sekejap lagi. So nanti try explore sendiri guna link ni, website ni, remove.bg. Yang ni sangat senang lah, cumanya macam Kak Fatin cakap tadi, dia akan kurangkan kualiti. So kalau nak guna untuk biasa-biasa tu boleh lah, tapi kalau nak guna untuk program yang besar-besar, tak disarankan guna yang ni. So kat mana pun effort, kita kena ada effort sikit lah untuk edit dekat Photoshop ni. Sebenarnya kalau dekat remove background ni, even gambar orang yang belakangnya ada background, pelbagai background yang bukan plain pun, dia boleh tolong removekan dengan sangat tepat dan sangat cantik. Cara dekat tu sangat cantik. Kadang lebih cantik daripada kita cut dekat Photoshop. Cuma itulah kekurangannya, dia akan reduce quality. Tapi kalau kita ada duit nak bayar untuk sanggup bayar lah untuk dapat kualiti yang cantik, okey je guna remove biji tu. Okey, dah ada soalan setakat ni. Okay, kita akan masukkan cara nak masukkan gambar ke dalam poster kita tadi tu. Ada soalan tak? Okey. Sekejap, boleh tak seorang respon guna mic? Kita nak tengok headset ke Fatin ni okey ke, dah okey ke belum? Hello. Okey, dah dengar dah. Terima kasih Faris. Sama. Okey. Okey, ada soalan tak setakat ni? Okey, kalau tak ada soalan, kita teruskan kepada macam mana kita nak masukkan gambar kita tadi, kita nak masukkan ke dalam ni. Ke dalam bulatan ni, dia akan jadi macam ni. Sekejap Okey, macam ni. Okey, kalau perasan, gambar orang ni, dia tak berada betul-betul dalam shape ni. Dia kan shape petak ni kan. Okey, gambar dia tak berada full. Dia ada macam kepala dia terkeluar sikit kan daripada shape ni. Okay, macam mana kita nak buat macam ni sebab ni style sekarang lah. Majority kalau siapa yang design dia akan buat style yang macam ni. Maksudnya badan masuk ke dalam kotak tapi kepala terkeluar dari kotak. Okay, so kita akan buat yang ni. Okay, first kali kena ada shape. Okay, kita akan masukkan dalam ni. Okay, shape yang kita buat tadi, kita akan masukkan dalam ni. Okay, dan kemudian kita akan masukkan gambar tadi. Okay, sekejap. Kita akan masukkan gambar yang kita dah buang background tu. Okay, dari sini. Okay, gerakkan dulu. Okay, dah kita dah confirmkan dia memang tak ada background dekat belakang. Dia dah transparent. So, gerak-gerakkan. Okay, dan kita drag masuk ke dalam file yang kita edit poster tadi. Okay, drag je masuk, tarik. Okay, dan bila dah buka yang macam ni, okay, terus drag.
Okay, so dia dah masuk ke sini. Okay, untuk drag ni ada masalah apa-apa tak? Tak ada, Alhamdulillah. Okay, kalau ada problem untuk drag, save dulu gambar tu. Okay, jap, save dulu. Klik file, ambil save as. Kalau CS, dia terus save as. Kalau CC kena save as copy, save a copy. Dan save tu as PNG. Okay, bila dah save, baru masukkan balik dalam Photoshop. Okay, kalau yang ni dia boleh terus masukkan je. Drag dan masukkan ke dalam tempat yang kita buat ni. Ini file-file yang basic. Okay. Kalau dah kita ni, okay. Macam mana kita nak masukkan dia punya badan dia. Okay, kita besarkan dulu. Okay, ini yang Kak Fatin cakap tadi. Cara nak besarkan gambar tu. Kalau CC, okay ni CC dulu. Kalau CC, kita gerakkan mana-mana pun, dia tak akan berubah orang dia tu. Okay, tanpa tekan apa-apa CC. Okay, kita tak tekan apa-apa. Okay, bila kita gerakkan, dia akan kekalkan size dia. Okay, kalau CS, kalau kita tak tekan shift, kalau dia tak tekan shift, dia akan jadi sini. Boleh kembang, boleh tinggi. Sebab tu kadang orang boleh manipulate gambar. Macam okay, contohnya orang tu gemuk kan. Dia nak bagi kurus, just macam ni je. Okay, so penting untuk CS, penting kalau nak besarkan sesuatu image ataupun apa-apa pun, kena tekan shift sekali. Tekan shift. Bila tekan shift ni dia tak akan berubah lah size dia. Bukan size akan berubah, bentuk tu. Maksudnya kalau dia gemuk macam tu, dia kurus macam tu je. Macam tu juga dia akan dibesarkan atau dikecilkan. Dia tak akan berubah dia punya tepi, atas semua tu tak akan berubah. Ni untuk CS. Kalau CC terbalik. Kalau kita tekan shift, dia akan ubah. Kalau tak tekan shift, dia akan stay macam asal. Dia akan besarkan ikut ratio asal. Okey, dah settle ke untuk besarkan ni? Sekejap kalau kita nak besarkan sikit. Okey, macam ni. Okey, bila kita nak letak atas shape yang tadi, so gambar tu wajib ada atas layer tu. Okey, ni layer yang bulatan tu kan. Okey, Kak Fatin nak letak gambar dalam dia. So layer gambar tu kena ada atas dia. Jangan jauh sangat. Letak betul-betul atas dia. Okey, bila gambar ni dah ada atas layer bulatan ni, okey, klik dekat layer gambar and then right click. Right click dan tekan create clipping mask. Okey, lepasan dia dah masuk dah. Okay, dia akan jadi macam ni bila kita create clipping mask. Okey, dapat tak setakat ni? Dapat. Dapat, Alhamdulillah. Okey, yang lain. Kalau nak minta ulang cakap je, jangan malu-malu, jangan sekian. Okey, tak ada soalan tu Okey. Lepas tu macam mana kita dah masuk dalam, okey macam ni kan, kalau ada kepala kan. Okey, caranya adalah pergi dekat layer gambar dan duplikatekan gambar tu. Tekan Ctrl J. Okey, tekan Ctrl J, so dia akan keluar lagi satu gambar. Dia bukan terkeluar, sebenarnya ni gambar ni dah dua dah. Tu dia akan jadi macam tu, dua gambar. Tapi okey, jangan gerakkan apa-apa, biar je dia stay macam tu. Okey, sekarang kita nak badan yang kepala je yang dekat atas ni kan. Kita tak nak pun kaki ni. Sebab tak cantik lah kita nak dia berada dalam kotak. Okey, so caranya adalah kita tekan dekat layer yang kita duplicate tadi dan ambil ni. Rectangle marquee tool. Ambil yang ni ataupun nak ambil yang bulat pun boleh. Just tekan right click. Okey, biasanya kalau bentuk dia bulat, Kak Fatih akan guna bulat. Shape bulat, Kak Fatih akan guna bulat. Okey, ambil bulat ni. Okey, dan kita dragkan pada bahagian yang kita nak keep gambar tu.
Okay, contoh kita nak kepala dia je kan. So kita tarik. Okay, kita select area yang kita nak staykan dia. Okay, macam ni. Yang ni kena pandai-pandai adjust sikit. Okay, bila kita dah select macam ni, tekan right click, ambil select inverse. Okay, dan tekan delete. So dia akan hilang yang bawah tu. Dia akan hilang benda yang kita tak select tadi tu. Okay, dan tekan Ctrl B. So dapatlah macam ni. Okay, boleh follow. Boleh. Okay, Alhamdulillah. Okay, ada soalan? Okay, ulang boleh. Okay, kita ulang dari awal lah. Okay, Ctrl Z dan balik. Okay, first kali, okay, benda penting adalah, okay, kena ada shape. Okay, bila kita dah ada shape, kena ada gambar. Okay, gambar tu pastikan dekat layer ni dia berada di atas shape tu. Pastikan dia berada di atas. Okay, ni layer untuk shape tadi, ni layer untuk gambar. Okay, pastikan dia berada di atas gambar, atas shape. Okay, bila dia dah ada atas shape, okay, klik right click dekat layer gambar tu, right click dan tekan create clipping mask. Okay, create clipping mask. Okay, so dia akan masuk ke dalam. Dia akan masuk dalam shape tu. Okay, tapi kita tak nak lah kan. Kepala tak nampak kan. Nanti siapa ni, misteri lah panel ni. Okay, so apa yang kita kena buat adalah duplicatekan dia. Okay, cara nak duplicatekan tadi, cara cepat nak duplicate adalah tekan Ctrl J. Okay, tekan Ctrl J. Tekan dekat gambar, layer gambar tu, tekan Ctrl J. Sekejap nak tulis dekat chat Okay, Ctrl J untuk duplicate. Okay, bila kita dah duplicate, okay, kita klik dekat layer yang atas ni. Okay, kita nak buang yang bawah ni, kaki, tangan dia semua. Kita nak gambar kepala je. Okay, macam mana? Adalah, okay, ni function yang marquee tadi ni adalah untuk crop. Kita crop benda yang kita nak dan buang benda yang kita tak nak tu. Okay, so kita tekan ambil dekat kiri, tengok kiri, ambil yang atas ni. Dia ada elliptical marquee tool dengan rectangle. So kalau Kak Fatin suka guna elliptical ni. Sebab bentuk shape Kak Fatin bulat. So Kak Fatin guna ellipse. Okay, kemudian kita select dekat tempat yang kita nak keep dia. Kita nak benda tu lah. Yang lain tu kita nak buang. Tapi yang atas ni kita nak keep dia. Kita nak biar je dia dekat sini kan. Okay, kita klik dekat sini, tarik, ikut besar mana yang kita nak tu. Tapi jangan ke bawah. Kalau ke bawah macam ni kan, nanti dia tersimpan lah yang bawah ni, yang bahagian kaki tangan tu. Tapi kita nak kepala je. Okay, kita nak kepala je, kita ambil panjang sikit je. Okay, kan? Okay. Kemudian dia akan select bahagian yang kita nak simpan. Tapi kita nak delete yang lain tu, yang kaki, tangan semua tu kan. So tekan right click, tekan select inverse. Okay, so dia akan select yang lain. Kaki, badan semua tu, tangan. Okay, so tekan delete. Okay, bila delete dia akan delete yang bawah. Kenapa yang ni stay? Nampak macam bahagian ni tak terdelete pun padahal kita delete. Sebenarnya kita memang dah delete dah pun. Okay, jangan lupa tekan Ctrl D untuk donekan dia. Okay, sebenarnya kita dah delete dah pun yang bawah ni. Dia just tinggal yang ni. Kalau perasan, bila kita gerakkan, dia jadi macam ni je. Tapi disebabkan kita duplicatekan dia, so dia nampak macam satu badan je lah. Okay, yang penting sebelum buat apa ni, yang cut badan ni, jangan edit apa-apa dulu. Jangan tambah stroke dekat badan. So nanti dia akan jadi susah lah nak edit.
just plain macam ni je. Okay. Boleh follow ke? Siapa tadi tanya? Wan Nur Hafizah. Boleh follow tak? Okay, boleh. Alhamdulillah. So, ini adalah cara untuk kita masukkan orang ke dalam shape. Tak kisahlah shape yang macam mana pun. Inilah cara untuk masukkan dia. Okay. Okay, dan yang terakhir untuk hari ni. Okay, mungkin kita tak follow sangat poster ni. Sebab kalau nak follow dia basic je. Sebab Kak Fatin ambil poster ni basic nak cerita tentang font, tentang shape, tentang tulisan yang belakang ni. Dan yang terakhir sekali kita nak masukkan background. Kalau perasan dekat poster ni dia ada background belakang yang bercorak sikit. Okay, macam mana kita nak masukkan? Okay, kita pilih satu background, Islamic wallpaper. Kalau dekat Google Drive tu kalau tak silap Kak Fatin dah masukkan yang Islamic wallpaper tu kan. Okay, kita ambil yang tu. Okay, kalau siapa belum download, boleh download dulu. Sekejap ni. Islamic wallpaper. Okay, kalau dah download, okay, cara nak masukkan sama juga macam tadi. Macam kita masukkan gambar kita itu. Okay, cuma caranya yang ni dia berbeza sikit sebab kita akan terus drag masuk ke dalam bahagian poster tu. Okay, drag. Okay, dan letak atas ni. Salah. Sekejap. Okay, bukan letak atas ni, letak atas yang tadi tu. Okay, buka dulu yang ni. Okay, kita nak masukkan background tu dekat sini. Okay, kita buka folder kita, drag dan letak atas ni terus. Letak atas ni. Macam tadi kita letak dekat sini kan. Yang ini kita letak je atas dia ni. Okay, so dia dah ada dekat atas. Okay. Setakat ni boleh follow ke untuk masukkan background ni? Boleh. Boleh, Alhamdulillah. Okay. Okay, bila dah masukkan, okay. Kita tak naklah background ni ada dekat atas sekali. Dia macam mengganggu lah kan kita punya information yang lain. So, drag background ni ke bawah sekali. Tekan dekat layer ni, layer yang kanan ni. Okay, drag dan tarik bawah sekali. Okay, bawah ni. Jangan bawah atas yang gradient. Okay. Okay, so dia akan jadi macam ni. Okay, kita resize dulu. Resize dulu nak bentuk, nak besar mana. Resize dulu. Okay, then klik OK. Okay, bila kita klik OK, dia akan jadi macam ni kan. Dan kita tak naklah background tu terlalu terang. Sebabnya dia akan membuatkan kita fokus kepada background, bukan kepada information. So kita kurangkan satu, okay, caranya adalah kurangkan opacity ataupun fill. Okay, kurangkan dulu opacity. Okay, tapi kalau cara Kak Fatin suka main dekat blend. Blend colour yang dekat tepi ni. Kalau perasan dekat layer ni, dia ada normal kan. Okay, klik dekat situ. Okay, pilih colour dodge. Kak Fatin suka guna yang ni, colour dodge. Okay, pilih colour ni, dia akan blendkan kita punya wallpaper tu mengikut background kita. Kalau background kita colour biru, dia akan jadi biru. Kalau background colour hijau, dia akan jadi hijau. Kalau colour merah, dia akan jadi colour merah. Okay, so dia akan blend ikut colour yang background kita ni, colour dekat gradient ni kan. Okay. Tapi dia tetap terang. Okay, macam mana kita nak kurangkan? Just kurangkan persen dekat opacity ni. Okay.
Okey, satu kurangkan dekat opacity, satu lagi main dekat fill. Okey, so dia akan jadi macam tu. Dia akan jadi nampak tak nampak je background belakang. Dia nampak macam kosong tapi oh ada pattern, ada corak kat belakang kan. Okey, so settle untuk background ni. Okey, ada soalan untuk nak letak background ni? Tak ada. Tak ada soalan. Okey, alhamdulillah. Okey, risau yang senyap ni takut tak boleh follow je ni. Tak apa, kalau tak boleh follow nanti lepas banking nanti bolehlah PM tepi. Nak tanya apa ke. Okey, then sebelum kita masuk ke okey, kita ada lagi 10 minit je. Sekejap eh. Okey, sebelum kita masuk kepada satu lubuk untuk mencari vektor semua tu. Okey, Kak lupa nak ajar satu benda tentang ruler. Okey, ruler ni dia penting dia untuk kita monitor kita punya kedudukan. Okey, contoh kalau kita nak tahu dia dekat mana center dia. Contoh tulisan ni kan. Okey, kita main letak je kita tak tahu dia dah center ke belum. Okey, caranya adalah tengok dekat tepi ni ada ruler kan. Okey, ada ruler. Bila kita klik dekat sini, kita klik dan kita drag ke tepi, dia akan keluar satu ruler. Dia akan keluar satu ruler, kita tarik ke tengah, dia akan ada macam satu magnet yang menarik ruler kita untuk centerkan dia. Faham tak? Okay, so ni dah center. Okay, ni dia dah gariskan untuk cari mana point yang center. Okay, so dia dah buat satu garisan dan kita nak centerkan pula tulisan kita ni. Okay, klik dekat tulisan. Okay, kita tengok bucu dia tu kan, yang dekat sini ni sama ada sama ke tak. Okay, so centerkan je. Okay, sekejap. Okay, so dah center. Okay, itu untuk center yang dari tepi. Yang menegak. Kalau melintang, tarik juga dari atas. Tarik dari ruler ni, tarik ke tengah. Bila kita tarik slow-slow dekat tengah ni, dia akan ada satu magnet yang macam menarik kita punya ruler untuk center kan. So dia dah tarik, so ni adalah centernya. Okey, kalau sesiapa yang tak ada ruler dekat atas ni, yang belum ada, okey, klik dekat window. Okey, cari ruler. Ada ke? Ataupun dekat view, dekat view. Dekat view, cari ruler. Ni ruler. So nanti dia akan naik macam ni. Dia akan naik macam tepi-tepi ni kan. Okey, boleh tarik ke tengah. Okey, centerkan dia. Contoh dia mungkin kalau simple macam ni dia tak function sangat ruler. Kalau yang complicated macam yang ni complicated ke Okey. Kalau yang poster yang macam ni, okey. Kalau yang macam ni kita nak tengok garisan antara dua ni sama tak? 1 November dengan panggilan kertas kerja ni kan. Nak tengok dia sama tak dia punya ni. Kedudukan dia tu kan. Kalau macam ni tak sama ni, country lah tak sama. Okey. So ni penting lah. Pentingnya guna ruler. Macam tu je, drag macam tu. Okey, ada yang problem tak dengan ruler ni? Okey, tak ada Cara nak zoom in atau zoom out yang senang. Okay, yang pasti kalau nak design dekat Photoshop ni, kena ada mouse. Kalau siapa yang tak guna mouse tu sakit sikit. Sebab susah kalau design tak pakai mouse, kena ada mouse. Okey, cara nak zoom in dengan zoom out. Okey, tekan control dan alternate. Okey, control, alternate, sekejap. Dan gerakkan kita punya mouse tu, roller tu. Tekan dan gerakkan. Okey, sama ada ke atas atau ke bawah. Okey, kalau ke atas dia besar, kalau ke bawah dia kecil. Dia mengecil. Main tu je. Bola kat tepi tu, dekat mouse tu. Okey, control. Yes. Okey. Okey, dapat tak setakat ni? Ada soalan tentang ruler ataupun cara nak zoom ke? Ataupun apa-apa soalan?
ada. Okey. Kalau tak ada, kita teruskan dengan yang terakhir adalah nak cari vektor-vektor atau template yang cantik. Mungkin ada yang dah pernah dengar benda ni, mungkin ada yang belum. Tapi benda ni dia punya cons dia adalah kalau tak ada Adobe Illustrator, problem sikit lah. Tapi dia ada je design yang guna Adobe Photoshop. Tapi kebanyakannya Adobe Illustrator. Okay, boleh search ni. Sekejap Okay, search freepik.com. Check tu. Tekan freepik.com. Okay, semua dah tekan ke? Okay, kejap ni. Okay, semua dah nampak kan? Belum. Okay, dah nampak ke? Freepik ni? Nampak. Okay. So dekat Freepik ni lah rahsia designer-designer sama ada dia power ke, dia biasa-biasa ke. Dekat sini lah dia akan cari template-template yang cantik. Okay. Okay, cara nak cari template yang cantik. Okay, satu kita boleh, kita search je lah apa yang kita nak dekat sini. Sama ada kita nak template ataupun kita nak vektor. Vektor ni benda apa? Vektor ni dia macam, dia icon tapi dia dihasilkan dari Adobe Illustrator yang mana kualiti dia sangat cantik, elok, terbaiklah kualiti dia. Okay, itu adalah vektor. Okay, dia ada stock foto dan dia ada template-template yang cantik. Okay, contoh kita nak cari social media template. Social media. Kita nak buat poster kan tapi kita tak ada idea. Macam mana nak buat? Okay. Dia boleh je kalau kita nak ambil template ni sebiji dekat sini, boleh je. Kalau kita macam kita tak ada idea, kita nak buat sendiri tapi kita tak ada idea. Okay, carilah dekat sini. Tengoklah pelbagai poster. Ni icon. Oh, template social media template. Okay, macam ni. Banyak kan. Okay, dekat sini adalah poster-poster yang sangat cantik. Okay, satu kalau kita yang tak ada Adobe Illustrator, kita kena filter dekat tepi ni. Okay, satu, okay, tengok bahagian kiri ni kan, sebelah kiri, filter siap-siap. Satu, kita filter free. Wajiblah filter free, melainkan kalau kita ada akaun berbayar. Kalau kita ada akaun berbayar, it's okay, guna je all yang sebab kita dah ada license dia kan. Okay, tapi untuk hari ni kita filter dulu free. Dan kita filter juga PSD. Ni untuk yang ada PS sahaja. Kalau dia ada Adobe Illustrator, tak perlu filterkan PSD ni. Kak Fatih ada Adobe Illustrator, so Kak Fatih akan gunakan AI lah. Okay, so free biasanya tak banyak lah. Dia ada tapi banyak. Ini kita filter free ni kalau kita nak ambil bahan-bahan dalam poster ni je ke. Okay, kita boleh ambil contoh, kita cari satu. Kita ambil yang ni lah contohnya. Okay, ni Kak Fatih akan ada cara nak download je. Tapi senang je sebenarnya. Buat line pun slow sikit. Okay, Alhamdulillah. Yang ni dia ada dalam PSD. So selamatlah untuk yang tak ada AI. Okay, bila dia ada dalam PSD, kita boleh terus edit dalam Photoshop. PSD ni Photoshop. Kalau EPS tu AI, Illustrator.
So okay, kita nak template ni. Katakanlah kita nak buat poster, kita nak template ni, just click download. Okay, click download and click free download. Cumanya free download ni dia kena attribute. Okay, kejap kita naik lagi. Okay, just tekan copy and attribute je. Kalau tak nanti ikon tepi ni dia menangis. Dia sedih kalau kita tak copy. Tapi copy and attribute je, tapi kita tak payah buat apa-apa pun. Nampak dia happy kan. Okay. So download dulu yang tadi tu. Okay, save. Tunggulah ni. Minta maaf tak apa ke lebih masa ke ada yang nak cepat, kalau ada yang rushing boleh leave dulu. Okay. Take time sikit nak download ni pun. Okay, sebenarnya banyak je lagi yang dia nak ajar tapi tak sempat. Memang tak sempat lah, sebenarnya bengkel Photoshop ni tak sempat, tak cukup 2 jam. Dulu Kak Fatih selalu pergi bengkel yang dibuat dekat Yusin seharian. Ada yang 2 hari, ada yang seharian daripada pukul 8 pagi sampai 5 petang. Yang tu dia akan belajar teori dengan praktikal. Tapi hari ni kita terus ke praktikal sebab kita memang tak sempat lah kalau nak masuk teori, nak kenal setiap tool dekat tepi tu, tak sempat. So kita just terus praktikal untuk menghasilkan poster. Itu je. Okay, dan kena selalu ingat kita tak boleh cukup kita join satu bengkel, kita dah mahir, tak boleh. Kak Fatin dulu dalam dekat hampir 10 bengkel yang Kak Fatin join untuk buat poster ni. So dulu Yusin selalu anjurkan bengkel-bengkel macam ni. Okay, tak boleh download lah pula. Okay, sekejap Okay, rasanya kita skip dulu free pick ni. Cuma ya Kak Fatin nak bagi tahu tempat dia okay. Dia dapatkan dekat free pick ni dan cara download tadi pun dah tunjuk. Klik download tu dan attribute. Okay, lepas tu nanti bila dia dah download, buka file dia dan extract. Dan terus buka menggunakan Photoshop. Sebab dia dalam Photoshop, so boleh terus guna Photoshop. Sebabnya line Kak Fatin slow sikit, nak download ni dia take time. Mungkin 10 minit juga ni dia nak download. Okay. So kita skip dulu yang tu. Nanti kalau ada yang nak tanya personal, nak belajar personal, Kak Fatin boleh tunjuk balik nanti. Sebab sekarang dekat kampung, line slow. Kalau minggu depan dekat nilai ni, insyaAllah line laju je. Okay, kita stop yang titik tu. Okay. Okay, yang free pick tu nanti sebab dia ada banyak design. Okay, so kena pandai main mata dekat tepi ni. Sekejap, mata. Okay, dah nampak ke? Dah nampak. Mata dekat tepi ni function, ada ikon mata ni kan. Okay, ikon mata ni function dia adalah untuk kita tunjuk benda tu atau tak. Tu je.
Okay, contoh kita nak tutup, kita tak nak ni, tak nak sheet yang ni, kita tak nak buang dia tapi nak tutup sekejap sebab dia macam mengganggu pandangan kita kan, kita nak tutup tapi kita tak nak delete. Okay, just tutup mata ni. Okay, kita akan hilang sekejap tapi dia ada je dalam layer kita. Itu function mata tu lah. So nanti kalau sesiapa yang buat free pick tadi tu, dia akan ada banyak design dan mata dia akan buka semua. So kita tak nampak mana design yang banyak-banyak tu, kita kena main dengan mata dekat tepi ni. Tutup mata tu, buka. Okay. So kita akan nampak design satu-satu. So itu untuk penggunaan free pick. Okay, kalau ada yang berminat nak guna free pick, pasal nanti ada problem apa-apa, just PM dekat WhatsApp. Okay, sebab mungkin kita pun dah terlebih masa sekarang ni. Okay, so itu sahaja untuk hari ni. Ada apa-apa soalan ke secara keseluruhannya? Okay, tak ada soalan Okay, kalau ada soalan macam biasa boleh WhatsApp nanti. Kak Wati ada dalam grup tu, boleh PM lah. Ataupun nak tanya dalam grup boleh je. Dan pesanan Kak Fatin, kalau minat design ni teruskan dan terus menggali ilmu-ilmu design ni. Jangan hanya kelas hari ni, tak cukup ni. Tak cukup untuk kenal tool-tool ni. Dan beranikan diri untuk join apa-apa yang berkaitan dengan multimedia. Contoh kalau minat nak jadi designer, okay, dekat UCM ni lah kena start involve diri dalam multimedia. Contoh macam jadi exco multimedia persatuan apa-apa kan. Sebenarnya Kak Fatin minat multimedia. Tapi Kak Fatin zero tentang Photoshop. Sangat zero sebelum masuk UCM. Tapi ditakdirkan bila masuk UCM ni, first Kak Fatin jadi sahabat media PM FTQS dulu. Okay, bila dia jadi sahabat, Kak Fatin belajar daripada Sifu Kak Fatin, daripada exco multimedia tu lah. Okay, belajar daripada dia. Bila dia dah belajar, okay, ditakdirkan next sem tu jadi exco multimedia. Memang zero, waktu tu sangat zero juga tentang PS ni, macam sangat tak yakin nak jadi exco multimedia sebabnya exco multimedia PM FTQS yang sebelum tu dah power dah. So kalau kita nak jadi exco media ni, segan, dia macam segan, takut design kita tak setara dengan exco yang sebelum. Okay, itu adalah perasaan dia lah. Tapi disebabkan itu adalah amanah, so ambil tanggungjawab dan kita cuba. Bila cuba, ditakdirkan pula Kak Fatih jadi exco multimedia ni 2 tenure. 2 tahun. Tenure yang pertama dan yang kedua. Dua-dua jadi exco multimedia. So dah berulah Kak Fatih explore Photoshop ni. Explore sendiri ada, belajar dengan orang ada, dan yang paling penting memang Kak Fatih banyak sangat pergi bengkel Photoshop. Sebabnya kena banyak pergi bengkel Photoshop. Satu, lain orang yang ajar tu, dia ada ilmu yang lain-lain. Ada yang seorang ni, okay, dia akan ajar benda ni. Ada orang lain, dia akan ada benda lain lah yang dia akan ajar. Setiap orang tu, even kita dah banyak dah pergi Photoshop punya bengkel. Tapi ada orang tu dia akan bagi satu rahsia. Panel lain tak bagi, dia akan bagi. So dekat situ kita akan dapat satu ilmu baru. Walaupun satu ilmu baru, kita kena belajar benda tu. Okay, sekarang Kak Wati tak terkira lah dah berapa bengkel dah Kak Wati pergi. Okay, dan seterusnya jangan takut untuk try benda baru lah. Okay, try je kalau diberi peluang untuk jadi exco multimedia. Diberi peluang untuk edit poster ke apa pun, ambil je job tu kalau kita berminat. Kalau tak berminat tu tak boleh cakap apalah kan. Tapi kalau berminat, teruskan benda ni. Sebab benda ni sangat banyak kelebihan lah. Satu, kita memang akan dapat job. Macam Kak Wati dulu tak terbayang pun nak dapat job kan. Job dari lecturer, dari kawan-kawan, dari student-student lain. Dan orang akan cari kita. Kalau kita selalu design, okay, dan design kita cantik, orang akan cari kita. Okay, itu sahajalah untuk hari ini. Kalau ada apa-apa soalan nanti boleh tanya. Okay, seterusnya Kak Fatih serahkan kepada si Najlis. Terima kasih kepada panel kita pada hari ini atas ilmu yang dikongsikan sebentar tadi.
Sekiranya ada sebarang soalan, sila kemukakan dalam grup WhatsApp. Seterusnya, dijemput para hadirin untuk membuka kamera bagi sesi fotografi. Majlis mempersilakan unit technical untuk mengendalikan sesi fotografi. Saya terus ni ya. Satu, dua, tiga. Empat. Kali ni. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya sesi fotografi sebentar tadi, maka berakhirlah bengkel kita pada pagi ini. Untuk maklumat semua, selepas sahaja selesai bengkel kita pada hari ini, pihak penganjur akan mengadakan pertandingan poster. Pihak penganjur akan mengadakan pertandingan poster yang bertemakan kebajikan. Syarat-syarat pertandingan akan dimaklumkan semula di dalam grup peserta. Bagi pelajar USIM, anda juga diingatkan untuk mengisi Google Form bagi merekodkan itu lebih. Bagi merekodkan itu lebih ya. Link Google Form berada di ruangan chat Zoom. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua yang hadir bagi memeriahkan bengkel pada hari ini. Di atas dahan burung tempur, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Sekian sahaja untuk hari ini. Mohon maaf dari saya sekiranya terkasar bahasa dan terlanjur bicara. Sepanjang mengendalikan majlis sebentar tadi, sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang kurang itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-dua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua.